Bab tentang waktu maghrib. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau berkata, kami selalu bersembahyang maghrib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami memanah dan kami nampak, atau seseorang dari kami nampak tempat jatuh anak panahnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Salamah bin Al-Akwa', beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang maghrib pada waktu terbenam matahari, yaitu ketika lenyapnya keningnya, yakni kening matahari. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Marthad bin Abdullah, beliau berkata, ketika Abu Ayyub datang kepada kami sebagai pejuang, ketika itu Uqbah bin Amir menjadi gubernur di Mesir. Beliau mentakhirkan sembahyang maghrib, yakni Uqbah bin Amir. Abu Ayyub pun bangkit menghadapnya sambil berkata kepadanya, sembahyang apa ini wahai Uqbah? Qala, Uqbah menjawab, kami kesibukan. Qala, Abu Ayyub berkata, tidakkah engkau dengar, tidakkah engkau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan tetap dengan kebaikan, atau baginda bersabda, alal fitrah, yang tetap berada di atas fitrah, yakni kesucian atau ketulinan, ma lam yuakhirul maghrib, selagi mereka tidak mentakhirkan maghrib sampai ataupun hingga tashtabikan nujum, sehingga banyak kelihatan bintang-bintang. Babun fi waqtil isya ila akhirah, bab tentang waktu isya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Nu'man bin Bashir, beliau berkata, aku adalah orang yang paling mengetahui tentang sembahyang isya, tentang sembahyang ini, yaitu sembahyang isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya pada waktu jatuh bulan ataupun lenyap bulan bagi malam yang ketiga dari awal bulan, yakni tiap-tiap awal bulan. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, kami pernah pada suatu malam menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersembahyang isya. Fa kharaja ilaina, maka baginda keluar kepada kami ketika telah berlalu sepertiga malam atau selepasnya, yakni selepasnya lagi. Fala nadri, kami tidak tahu adakah kerana sesuatu yang telah mengganggu ataupun menyibukkan baginda, atau kerana sebab yang lain selain dari itu. Faqala hina kharaja, setelah baginda keluar, baginda berkata, atantaziruna hadhihi as-salah, adakah kamu sedang menunggu sembahyang ini? Kalaulah tidak kerana akan menyusahkan umatku, nescaya aku bersembahyang bersama mereka pada waktu ini. Kemudian baginda menyuruh muazzin supaya mengiqamatkan sembahyang, dan muazzin mengiqamatkan untuk sembahyang, yakni sembahyang isya itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Asim bin Humaid As-Sakuni bahawa beliau mendengar Muadz bin Jabal berkata,
kami menunggu Nabi SAW untuk bersembahyang Isya, tetapi Nabi SAW keluar lewat, sehingga ada yang menyangka bahawa baginda tidak akan keluar, dan ada pula yang berkata bahawa baginda telah pun bersembahyang. Fa ana laka dzalika, saya pun begitu juga, sehingga keluar Nabi SAW. Mereka pun berkata kepada Nabi SAW seperti mana yang telah mereka kata sebelum itu. Yani ada yang kata dia tidak akan keluar, ada yang kata dia telah bersembahyang, begitulah. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, a'timu bihadhihi as-salah, yani takhirkan sembahyang ini, perlewatkan sembahyang ini, kerana sesungguhnya kamu telah dilebihkan dari umat-umat yang lain dengan sembahyang inilah. Tidak ada satu umat pun sebelum kamu yang mengerjakannya. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, kami telah bersembahyang bersama Rasulullah SAW Isya, salat al-atamah, yani Isya. Ya, maksud beliau, kami mahu bersembahyang bersama Nabi SAW Isya, tetapi baginda tidak keluar sehingga berlalu kira-kira separuh ataupun setengah malam. Faqala, baginda bersabda, khudhu maqa'idakum, duduklah kamu di tempat kamu. Fa akhadna maqa'idana, kami pun masing-masing duduk di tempat kami. Faqala, baginda bersabda, innan nasa qad sallau, orang ramai telah pun bersembahyang dan mereka telah pun mengambil tempat tidur mereka, yakni mereka telah pergi ke tempat tidur mereka masing-masing. Wa innakum lam tazalu fi salatin, kamu dikira terus berada dalam sembahyang selagi kamu menunggu sembahyang. Walau la dha'f ad-dha'if, kalaulah tidak kerana kedhaifan, kelemahan orang-orang yang lemah dan kesakitan orang sakit, nescaya kalaulah tidak kerana kelemahan orang lemah dan kesakitan orang sakit, nescaya aku takhirkan sembahyang ini hingga ke separuh malam. Bab tentang waktu subuh. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Aisyah bahawa beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersembahyang subuh. Setelah selesai baginda bersembahyang, orang-orang perempuan pergi dengan berselimut, dengan selimut-selimut mereka. Mereka tidak dikenali kerana masih gelap, kerana masih gelap. Mereka tidak dikenali kerana mereka pergi pada waktu ghalas, yakni pada waktu masih gelap lagi. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Rafi' bin Khadij, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, asbihu bis-subhi, asbihu bis-subhi, bersembahyanglah subuh pada waktu telah agak cerah. Fa innahu a'zamu li ujurikum, kerana bersembahyang pada waktu itu lebih mendatangkan pahala yang besar kepada kamu, mendatangkan pahala yang lebih besar kepada kamu. Ataupun lafaz dia berbeza, a'zamu lil ajri, lebih membesarkan pahala, lebih kuranglah maksudnya seperti tadi. Ini masih lagi kita dalam bab waktu. Waktu. Hadis yang mula-mula tadi menunjukkan bahawa Nabi SAW bersembahyang maghrib pada waktu mula-mula masuk waktu, di awal waktu. Sebab apa? Lepas sembahyang maghrib itu Anas kata kami panah, kami memanah, nampak, masih lagi nampak tempat jatuh anak panah tu. Ini menunjukkan bahawa cerah lagi,
Cerah lagi menunjukkan sembahyang tu di awal waktu. Di awal waktu, bukan lewat. Kalau lewat tentu tak nampak dah lah anak panah hak jatuh tu. Sebab anak panah hak jatuh tu agak jauh lah anak panah ni. Bukan dekat. Moga panah tu dia pergi jauh. Nampak lagi, ini menunjukkan bahawa sembahyang maghrib itu selalu dilakukan oleh Nabi SAW di awal waktu. Dan inilah yang mustahab, yang digalakkan, yang moleknya mengikut semua ulama. Ulama mana pun tak ada khilaf dalam waktu maghrib ni. Sama ada pada musim sejuk, musim panas, ataupun lain-lain keadaan. Awal waktu itulah yang terlebih baik. Semua kata begitu, tak ada khilaf. Adapun memperlewatkan sembahyang maghrib tu sampai kelihatan bintang-bintang, selagi tidak masuk waktu isyak, itu makruh. Itu hadis yang pertama tentang waktu maghrib. Yang kedua, hadis Salamah bin Al-Aqwa', katanya Nabi SAW bersembahyang maghrib pada waktu jatuh ataupun terbenam matahari, ketika ghaib ataupun lenyap, hilang hajibnya, yakni kening matahari. Kening matahari itu bulatan matahari hak bahagian atas dia tu, bahagian atas dia. Bila jatuh tu hak bahagian atas dia tu bawah sekali lah, bahagian atas dia tu lambat sekali jatuh. Bila jatuh hak kening dia tu mana hak atas dia, tu kan bulat dia tu. Jadi itu macam kening. Bila kening hak atas, bahagian atas dia tu pun jatuh, mana matahari betul-betul jatuh lah maksudnya. Maknanya ini juga, hadis ini juga menunjukkan cepatlah sembahyang sembahyang maghrib tu cepat. Sembahyang maghrib ni cepat. Ini riwayat Salamah bin Al-Aqwa'. Elok juga mana kita cerita sikit di sini, sebagaimana dalam syarah ni pun ada juga. Perawi sahabat ni Salamah bin Al-Aqwa' ni siapa? Salamah bin Amr bin Al-Aqwa'. Aqwa' tu namanya Sinan bin Abdullah Abu Muslim. Dia ni sahabat yang terkenal, Salamah bin Aqwa' ni. Syahidah bai'at Ridwan, ikut serta dalam perjanjian Ridwan yang disebutkan dalam Quran sebagai orang yang diredai oleh Allah. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah redha kepada orang-orang mukmin yang berbaiat denganmu di bawah pokok. Dia ni termasuk dalam hak tu. Berbaiat tu untuk mati bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika perlu. Dan dia ni seorang yang syuja'an ramian, seorang yang sangat berani dan pandai memanah. Dan ni satu lagi keistimewaan dia, lari dia tu kuat, lebih kuat lagi daripada kuda. Dia hunggar kuat, lari dia tu kuat, lebih kuat lagi daripada kuda. Itu keistimewaan dia. Jadi kalau kerja-kerja jenis lari ni, dia lah banyak. Dalam hadis Bukhari, dalam apa-apa sebut, memang jelas lebih cepat dia tu daripada kuda. Begitulah Salamah bin Al-Aqwa'. Seterusnya Marthad bin Abdullah meriwayatkan, beliau berkata, ketika Abu Ayyub datang kepada kami sebagai pejuang, yang ini di Mesir ni, dia pergi ke Mesir, Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika itu Uqbah bin Amir menjadi gubernur di Mesir dalam pada masa pemerintahan Sayyidina Muawiyah. Jadi Uqbah bin Amir ni jadi gubernur di sana. Tiba-tiba Uqbah ni gubernur ni pelewak sembahyang maghrib. Pelewak maghrib. Bukan makna melepasi waktu, tidak, lewat saja. Abu Ayyub terus bangun di hadapan dia dan kata, sembahyang apa ini wahai Uqbah? Uqbah jawab, kami kesibukan. Sibuk, kata dia. Qala, dia pun kata, kamu tak dengar kah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kata begini-begini. Itulah sikap sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni,
Dia tak boleh tengok kalau hak beza sikit daripada Nabi SAW. Dia akan tegur selalu. Tidak seperti orang-orang lain. Kadang-kadang nak melera lah, nak jaga hati lah, nak gitu gini. Dia tidak. Dia tidak. Dia hak dia tahu lagu tu, dia buat lagu tu. Walaupun dengan siapa sekalipun. Dengan pemimpin, pemerintah, gubernur. Gubernur ni kalau kita sekarang ni sebab menteri besar. Kamu tak tahukah? Nabi SAW bersabda, la tazalu ummati bi khair. Umatku akan terus ataupun akan tetap dengan kebaikan, ataupun akan tetap dalam kesucian, ketulinan ajaran agamanya, ma lam yuakhirul maghriba, selagi mereka tidak mentakhirkan maghrib. Mentakhirkan maghrib itu sampai ke mana? Sampai kepada kelihatan dengan banyak bintang-bintang. Kelihatan dengan banyak bintang-bintang. Ini kan? Kalau kita perhati, moga baca dah buku Ibnu Ishaq ke apa tu. Dalam ni ada sebut. Ini hadis ni riwayat Ibnu Ishaq ni. Muhammad bin Ishaq qala haddathani Yazid bin Abi Habib. Boleh pakai ke tidak? Boleh pakai. Hak ni boleh pakai. Itu kaedah. Kalau baca dalam buku anak Ibnu Ishaq tu, anak pun sudah cerita dah macam mana cara ulama pakai hadis-hadis ahli bid'ah, dan dia ambil bubuh dalam kitab dia. Ada kalanya dia nak menunjukkan kepalsuan dia. Ada kalanya dia nak menceritakan riwayat ini, cerita mengandungi cerita lagu ni mari daripada ahli bid'ah je. Dan riwayat dia tu menyokong bid'ah dia. Kita tak boleh pakai. Maksud faham sendirilah apabila ada dalam sanad tu perawi yang lagu tu yang menyokong bid'ah dia. Itu dua. Yang ketiga, maksud yang ketiga, dia nak cerita setara ahli bid'ah yang dia mengikut aliran dia, tidak lagu tu, tiba-tiba dia riwayat tak serupa dengan hak dia, bukan serupa dengan hak kita, serupa hak ni, ambil juga. Maknanya sebab mengikut Syiah ni, dia maghrib ni lewat, buka puasa pun lewat. Kalau buka puasa siapa nampak pitan kan? Nampak pitan. Gitu. Maknanya dia pun kata dalam riwayat dia ni, mana dia timur sebab kita tak boleh semua lewat. Selewat-lewat tak kena. Tidak di atas fitrah. Tidak di atas khair, kebaikan. Hak baiknya awal waktu. Kalau sudah maghrib tu awal waktu, apa buka puasa lewat je. Buka puasa pun awal lah juga. Hadis ini tidak menyokong dia, fahamnya dia, ahli bid'ah. Dengan sebab itu, sebagai sokongan lah, sebagai sokongan, nak kata pegang dengan hak ni saja, dah. Sebelum pada ni pun sudah ada sebut dah. Beberapa hadis, 2 hadis dah sebelum pada ni yang menunjukkan Nabi SAW bersemayam di awal waktu tu, dan di sana tak ada pun Muhammad bin Ishaq ni. Hak ni ada Muhammad bin Ishaq, tapi riwayat dia ni bercanggah dengan pahaman dia sendiri, dengan ajaran dia sendiri, bahkan serupa dengan ajaran kita. Ini riwayat-riwayat yang seperti ini ulama-ulama kita bawa untuk membungkamkan, untuk mengunci mulut mereka. Ini tengok tokoh demo pun lagu tu juga riwayat semua kita juga, seolah-olahnya begitu. Macam-macam ada dalam kitab hadis ni cara. Sebab tu kalau kita tidak tahu latar belakang perawi itu, kita tak faham apa maksud. Kita tak faham apa maksud. Kalau ini misalnya di sini, kalau kita terima Ibnu Ishaq tu mana tidak berat sangat, boleh lagi terima. Pasal apa? Riwayat ini tidak menyokong bid'ahnya. Itu salah satu syarat. Kalau riwayat ahli bid'ah yang menyokong bid'ahnya, tak boleh diterima. Misalnya di sini, kalau katakanlah di sini Ibnu Ishaq ni meriwayatkan bahawa elok sembahyang maghrib ni lewat, tak boleh pakai dah tu. Sebab apa? Itu menyokong pendapat dia tu, serupa dengan pendapat dia. Tak boleh. Babun fi waqtil isya'il akhirah. Ini bab tentang sembahyang isya' al-akhirah, isya' akhir. Sebab dalam istilah awal Islam, dalam istilah hadis ni, isya' ni ada dua, al-isya' al-ula
dan al-isya al-akhirah. Isya ula tu maksud dia hanya maghrib, sembahyang maghrib. Isya akhirah ni isya, sembahyang isya. Itu dalam kitab-kitab hadis dia ada dua macam. Di sini maksudnya isya al-akhirah ni sembahyang isya lah, bukan sembahyang maghrib. Diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir, beliau berkata, aku orang yang paling mengetahui tentang waktu sembahyang ini, yaitu sembahyang isya. Sembahyang isya lah kita terjemah gitu, kita tak kata sembahyang isya yang akhir, tidak, sembahyang isya lah, ini istilah dia. Dalam terjemahan kita tak ada, tak perlu. Kalau bubuh juga semakin mengelirukan. Kalau isya yang akhir, apa makna isya yang akhir? Isya yang lewat ke pula? Tidak, maksudnya sembahyang isya, tentang sembahyang isya ni, tentang waktu sembahyang isya. Tadi kita sudah sudah terjemah dah. Nu'man bin Bashir, Nu'man bin Bashir, sahabat ini, dia dan ayah dia kedua-duanya sahabat. Dia dan ayah dia kedua-duanya sahabat. Dan di antara apa namanya puak-puak Ansar yang mula-mula sekali lahir selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, dia lah. Yani 14 bulan selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia lahir. Di kalangan Ansar dialah yang mula-mulanya. Di zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah, dia menjadi gubernur di Kufah, menjadi gubernur di Kufah. Kemudian dipecat dia daripada jawatan dia tu, menjadi gubernur di Kufah. Dan dia ni adalah seorang yang hebat, bersyarah sedap, bersyarah sedap. Gitulah. Saya adalah orang yang paling tahu tentang waktu sembahyang isyak ni, dia kata lagu tu. Boleh kau kata lagu tu? Mana adakah sahabat-sahabat lain tidak lebih tahu daripada dia? Terutama sahabat-sahabat lebih-lebih lagi lah, tua-tua lagi. Apa makna dia kata gini? Tu ada beberapa jawapan. Satu, tak apa kita kata gitu, sekiranya tidak jadi timbul salah sangka orang, mana kita ni membesarkan diri, belagak, kata duk perasan kita ni lebih sekali. Kalau tak ada timbul fitnah yang macam tu, kita kata dan orang pun tahu hakikatnya memang sungguh pun lagu tu, tak apa. Itu termasuk dalam at-tahadduts bin ni'mah, yang diceritakan sebagai menceritakan nikmat Allah SWT. Di antara nikmat Allah SWT kepada dianya, dia tahu hal ni lebih daripada orang lain. Maksud lebih daripada orang lain tu bukanlah lebih daripada sekalian sahabat, tidak, lebih daripada hak ada dalam majlis tu. Yang kedua, lebih daripada hak ada di tempat dia tu, di Kufah tu. Dua. Yang ketiga, lebih daripada sahabat-sahabat hak ada pada masa tu, tak kira hak dulu, hak mati dah tu, hak ada pada masa tu. Sahabat-sahabat hak dulu-dulu hak besar-besar tu ramai mati dah, tak kira hak tu. Maksud yang orang yang paling tahu tu pada masa dia tu, pada masa dia kata. Tidak salah kata lagu tu. Selain daripada kadang-kadang orang ni, kalau kita tidak cerita lagu tu, dia kurang tarikan tu, kurang minat dia. Kadang-kadang kadang-kadang jadi gitu. Sebab itulah mana ada pepatah Arab lah, dia kata kalaulah doktor itu law lam yasifit tabibu dawa'ahu man tufi'a bih, kalaulah doktor tu tidak menceritakan kelebihan ubat dia, boleh jadi orang tak dapat ambil manfaat daripada.
Dia kata sebab orang tak tahu, dia ingat serupa. Dengan sebab itu tidak salah kalau kita kempen lah, kita kata ubat ni begini. Sekiranya betul lah, syaratnya betul, jangan nipu tak boleh. Kalau betul, kita sebut tu tak apa, supaya orang tahu faedah ni begini. Hak nipu supaya orang beri perhatian, dah dia paling tahu, kita nak cari siapa lagi, dengan molek lah hak dia. Gitulah tujuan dia nak menarik perhatian. Itu beberapa jawapan. Ada lagi jawapannya, boleh jadi yang dimaksudkan saya adalah orang yang paling tahu tentang waktu sembahyang dengan sifat ini, dengan sifat dia nak cerita, dengan sifat, dengan cara yang dia nak cerita, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang Isya li suqutil qamar li thalithatin, pada waktu terbenam ataupun lenyap bulan pada malam yang ketiga di awal tiap bulan. Di awal setiap bulan kan, kalau malam pertama dia naik mentah, lepas tu hilang. Malam yang kedua lama sikit, malam yang ketiga tu lama lah, baru jatuh. Setelah jatuh tu baru masuk Isyak. Dia kira ni malam yang ketiga. Pada waktu itulah sembahyang Isyak. Pada waktulah sembahyang Isyak. Setengah-setengah ulama mengatakan seperti Imam Syafi'i dan orang yang sependapat dengan dia, khususnya Imam Syafi'i lah, dia pegang dengan hadis inilah. Dia kata waktu Isyak ni masuk pada waktu jatuh bulan ataupun lenyap bulan pada malam yang ketiga di awal setiap bulan. Pada waktu tu sebenarnya tak hilang lagi syafaq, kata dia. Syafaq, yang ni warna merah selepas matahari jatuh tu, di langit tu, di ufuk tu, maknanya tak hilang lagi. Balik jatuh tu kita kata tak hilang lagi hak merah tu. Pada malam yang ketiga jatuh bulan tu, masa tu syafaq tak hilang lagi. Ini menunjukkan, kata dia, bahawa waktu Isyak tu masuk cepat. Situ dia pegang, masuk cepat. Tetapi mengikut ulama-ulama yang lain, dia kata tidak begitu. Bulan jatuh pada malam yang ketiga tu, dia selepas hilang syafaq. Adapun bulan jatuh ketika syafaq masih ada lagi tu, hak merah tu masih ada lagi, itu malam yang kedua, bukan malam yang ketiga. Malam yang ketiga sudah hilang dah. Bermakna hak kita duduk amal, hak sekarang ni mazhab Syafi'i pun duduk amal mengikut qaul qadim, bukan qaul jadid dalam masalah waktu Isyak ni, iaitu supaya kita duduk amal selepas hilang syafaq itu. Supaya orang lain jugalah dalam mazhab lain, iaitu setelah hilang syafaq. Dan hadis ini lebih tepat mengikut jumhur ulama itulah, iaitu jatuh pada malam yang ketiga tu, bulan jatuh pada malam yang ketiga, pada masa tu syafaq tu sudah hilang. Hak tidak hilang lagi syafaq tu malam yang kedua, bukan malam yang ketiga. Dan hadis ini sudah tepat dah, betul dah. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahawa sembahyang Isyak itu di awal waktu. Awal waktunya bila? Situ. Bila saja pada malam yang ketiga di awal bulan, bulan tu jatuh, masuklah waktu Isyak. Itulah hak Nu'man bin Bashir, kata dia, orang yang paling tahu tentang waktu tu dengan perkiraan tadi. Hak dengan perkiraan tu, kira jatuh bulan tu, tu dia kata tak ada orang lebih tahu daripada dia. Boleh jadi dari segi sifat ni, orang lain tidak lebih tahu daripada dia. Sebab mungkin dia sendiri, dia seorang aja kau dengar lagu ni Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita. Sebab tu dia kata saya paling tahu. Jadi dia cerita hak sebenar, bukan nak mendamik dada ataupun nak menunjukkan dia lebih, nak mengatakan dia lebih daripada sahabat yang lain, tidak. Tapi dia kata lebih tahu tu dengan sifat ini, dengan gambaran yang seperti ini. Ini hadis yang pertama menunjukkan ikut mana-mana pun
bahawa sembahyang isyak itu awal. Kalau mengikut qaul qadim Syafi'i, sebelum daripada hilal syafaq lagi. Kalau mengikut qaul jadid dan jumhur ulama lain-lain lagi, supaya kita duduk amal sekarang ni, maknanya ke mana-mana pun awal lah, masuk waktu awal. Dan Nabi SAW sembahyang pada masa itu. Seterusnya Abdullah bin Umar berkata, kami duduk tunggu Nabi SAW pada satu malam untuk bersembahyang isyak. Tak tubik dia, tak tubik, sehingga telah berlalu sepertiga malam atau selepas daripada itu lagi. Kami tak tahulah, adakah kerana sesuatu kesibukan Nabi SAW tidak keluar itu, atau kerana sebab-sebab yang lain. Boleh jadi nak menunjukkan haruskah lewat tu. Tidak sibuk saja dia tubik lewat tu, dia nak menunjukkan harus, boleh sembahyang lewat tu. Ataupun yang ketiganya, nak menunjukkan kelebihan sembahyang isyak tu lewat. Kelebihan sembahyang isyak tu lewat. Yang jelasnya di sini iaitu yang ketiga tadi. Dia nak menunjukkan bahawa sembahyang isyak lewat itu lebih afdal lagi. Tetapi oleh kerana ada sebab lain, itulah yang menghalang dia mengerjakan sembahyang isyak lewat. Begitu juga menghalang dia suruh umat dia ni sembahyang isyak lewat secara umum. Sebab apa? Dia kata, kalaulah aku tidak takut akan menyusahkan umat aku, kerana takut menyusahkan. Maknanya sembahyang isyak tu pada masa tadi lebih afdal lah. Cuma dia tidak suruh buat pada masa tu, takut menyusahkan. Dia ambil kira orang-orang yang susah, orang-orang yang sakit, apa nak tidur awal ke apa, semua tu ambil kira. Jadi hal yang ketiga ni menunjukkan sembahyang isyak lewat. Lewat tu pada masa mana? 1/3 awal malam, hingga 1/3 awal malam, ataupun selepas tu lagi, mana lewat sikit. Kira-kira kita kata kalau pukul 7 maghrib, pukul 10 sembahyang isyak, ataupun lewat sikit lagi, kira-kiranya kira-kiranya begitulah. Di sini ada khilaf di antara ulama lah. Ada yang mengatakan Nabi SAW buat lagu ni lewat ni jarang-jarang, tetapi hak dia biasa buatnya awal waktu. Bermakna hak awal tu lebih afdal lagi, sebab kebiasaan dia, muwazabah dia tu maknanya kebiasaan dia. Hak skala, hak kebanyakan dia buatnya di awal waktu. Seperti mana dalam hadis Nu'man bin Bashir tadi, yusalliha li suqutil qamar li thalithah, itu menunjukkan awal waktu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalliha, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bersembahyang. Sebab kana sebelum daripada fi'il mudhari' menunjukkan bahawa fi'il ini adalah fi'il madhi istimrari. Madhi istimrari menunjukkan selalu pada masa yang lalu. Mana hak kebanyakan, hak biasa, iaitu awal. Kalau hak awal tu tidak lebih afdal, tentulah dia sembahyang lewat. Dia kata gitu. Tetapi golongan satu lagi dia kata tidak, hak lewat tu lebih afdal. Sebab Nabi SAW tidak selalu sembahyang lewat tu. Ada sebab. Ada sebab. Dia sudah nyatakan dah sebab dia tu, iaitu dalam hadis seterusnya, kalau tidak kerana penat ataupun uzur, orang yang uzur, sakit, orang yang sakit, tentu aku sembahyang lewat. Maknanya dia nak lagu tu, tapi tak ada arah lah dia tu iman. Dia tu iman ni kena jaga orang yang paling lemah, kena mengambil kira orang yang paling lemah, yang paling lemah di antara pengikut dia tu, di antara makmum dia tu. Tak ada arah. Jadi ini orang panggil hampir-hampir, tapi tidak betul ni. Hampir-hampir sunnah tamannaiyah. Sunnah tamannaiyah. Kalau tamannaiyah ni maknanya dia tak buat langsung. Dia tak buat langsung. Hak ni dia buat juga sembahyang isyak lewat tu. Mengikut ulama yang kedua ni, hak Nabi SAW nak tu, dia mengharapkan sangat, dia kenal hak tu.
walaupun dia jarang-jarang buat ataupun dia tak buat langsung pun, hak tu hak lebih afdal lagi. Hak tu hak lebih afdal lagi mengikut dia. Mengikut ulama-ulama tadi. Misalnya Nabi SAW kata, kalau tahun depan aku hidup lagi, aku nak puasa pada hari yang ke-9. Pada hari yang ke-9 Muharram itu, aku nak puasa. Dia tak ada, dia mati sebelum itu. Setengah ulama kata hak tu hak lebih kuat lagi. Sebab apa? Sebab dia tamanna, dia tamannai. Sunnah tamannaiyah orang panggil. Sunnah tamannaiyah ni hak Nabi ada sebut, dia tak ada buat. Hak tu hak tepatnya. Hak ni macam dia nak jugalah. Tetapi bukan dia tak buat langsung, dia buat juga jarang-jarang, tidak selalu. Bagaimana kalau seseorang itu buat selalu, dia sembahyang lewat semua pun tak apa. Sebab apa? Sabit berdasarkan hak kehendak Nabi SAW. Dia kata hak ni lebih molek walaupun dia jarang buat. Ini mengikut golongan yang kedua. Alasan masing-masing lah, alasan masing-masing. Setengah ulama pula mengatakan dulu kemudian dia bergantung kepada keadaan. Bergantung kepada keadaan. Kalau orang tu sembahyang lewat menyebabkan jadi makmum jadi kurang, tidak lebih, moleklah awal. Tetapi kalau lewat tu makmum kurang ramai, tak apa, lewat makmum kurang ramai. Kalau awal makmum sikit, katakanlah molek, mana bergantung kepada bilangan makmum itu, ramai ke ataupun sedikit. Ramai ke ataupun sedikit. Nabi SAW memilih sembahyang awal kebanyakannya, kebiasaannya. Sebab apa? Sebab nak melera orang ramai. Orang ramai. Ada uzur, ada sakit, ada bermasalah. Apa. Tetapi ada juga ulama mengatakan Nabi SAW sembahyang lewat ni ada sebab lain, iaitu dia tidak kenal orang buah-buah tengah malam lepas pada sembahyang Isyak. Dia larang samar. Samar tu maknanya buah-buah pada waktu malam sampai berlarut-larut. Dia tak kenal. Dengan sebab itu dia sembahyang Isyak lewat. Kira-kiranya apabila lepas sembahyang tu orang tidur, tak ada nak buat. Ini menunjukkan, maknanya ulama-ulama faham daripada sini, kalau ada sebab-sebab lah untuk kita pelewat tu, tak apa, kita boleh pakai sebab itu. Boleh pakai sebab itu. Dan sebab itu menjadi keutamaan, menyebabkan jadi lebih menjadi lebih pahala sembahyang. Yang ini tidak mengambil kira dari segi bilangan itu saja, bilangan makmum itu saja, tapi mengambil kira hak lain juga. Mengambil kira hak lain juga. Itu terpulang kepada masing-masing lah. Terpulang kepada masing-masing lah. Nabi SAW kata, adakah kamu tunggu? Bila dia keluar dia kata, adakah kamu tunggu sembahyang ini? Kalaulah tidak, kerana aku takut akan menyusahkan umatku. Nescaya aku bersembahyang dengan mereka pada waktu ni. Waktu dia pun suruh muazzin iqamatkan sembahyang. Hadis ini juga menunjukkan bahawa bila masuk waktu Isyak itu memang sunat dah, bad. Sebab Nabi SAW suruh muazzin iqamat di sini, bukan suruh bad. Walaupun sembahyang lewat. Sembahyang lewat tu suku. Mana bad tu suku. Bad tu bila masuk waktu, menunjukkan waktu sudah masuk. Jadi orang-orang hak duduk dekat-dekat tu, hak nak sembahyang pun dia boleh sembahyang. Dia tahu dah masuk waktu dah. Tetapi satu golongan dia tak sembahyang lagi, katakanlah dia nak sembahyang lewat, tak apa, pakai batu juga. Apabila dia nak sembahyang nanti, dia iqamat saja, seperti mana yang disuruh oleh Nabi SAW muazzin ini, iaitu dia iqamat saja untuk sembahyang. Dia tidak bad, menunjukkan bad dah dulu. Kalau tak bad lagi, tentu dia suruh bad, tentu dia suruh bad. Dia tidak suruh bad, menunjukkan sudah bad dah sebelum pada itu, menandakan masuk waktu Isyak. Dan sebab itulah sahabat-sahabat pun duduk tunggu. Pada satu malam itu duduk tunggu untuk nak sembahyang Isyak bersama Nabi SAW. Tunggu-tunggu dia tidak keluar. Kira-kiranya lepas band tu mana tunggu sembahyang Isyak lah. Tunggu-tunggu tak keluar.
Yang ni sebagaimana hak biasanya, tak lama selepas ban tu kat keluar, ni tidak keluar. Menunjukkan ban tu sudah dilaungkan, yang di awal waktu dia lagi. Hadis ini juga menjadi asas kepada banyak perkara-perkara yang lain dalam syariat ni, iaitu tidak menyusahkan. Nabi SAW selalu mengambil kira, takut susah ambil kira, tak buruh gigi, tak suruh buruh gigi setiap kali nak sembahyang. Hak tu pun dia kata, lagu ni juga, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Kalau tidak kerana aku takut menyusahkan umat aku, nescaya aku suruh mereka buruh gigi. Maknanya molek. Tapi tak suruh tu makna tak suruh sebagai wajib. Sebagai wajib tak suruh. Tapi suruh juga molek lah kalau boleh buat. Tidak suruh sebagai wajib. Semua Nabi SAW mengambil kira ni, kesusahan. Bahkan kalau sahabat tidak mengambil kira perkara ni, sembahyang tu jadi panjang, kau baca ayat kau, dia marah. Bahkan kepada Mu'adz, Nabi SAW pernah kata, afattanun anta ya Mu'adz, adakah engkau orang yang menimbulkan fitnah, wahai Mu'adz? Menimbulkan fitnah. Dia kata, dia tak say, bagi susah. Ini asas kepada orang yang mengatakan tidak mengapalah, mana kalau kita ambil yang senang, tidak apa kalau kita ambil yang senang. Ini diantara asasnya. Selain daripada lain-lain lah, banyak lagi lah yang lain. Seterusnya daripada Mu'adz, dia berkata, kami duduk tunggu Nabi SAW untuk bersembahyang Isya. Dia panggil juga salatil atamah. Salatil atamah, sembahyang Isya juga maksudnya. Nabi SAW lewat, sehingga ada yang menyangka bahawa Nabi SAW tak akan keluar dah. Ada pula yang berkata dia sembahyang dah 2 kali, dia tak tubik tu. Fa'ana laka dhalika, aku pun lagu tu lah juga. Pada serupa dengan orang lain juga, dia mari dalam kepala tu, dia mari dalam jiwa tu. Kau Nabi sudah sembahyang dah, kau dia tak akan keluar. Begitulah, makna aku pun begitu juga, kata perawi ni. Yang ni Mu'adz bin Jabal. Sampailah Nabi SAW keluar. Bila keluar tu, sahabat-sahabat pun katalah kepada dia. Ini semua menunjukkan bahawa Nabi SAW tidaklah kerap benar buat lagu ni. Hak biasanya awal. Dia sembahyang Isya. Sebab apa? Kalau tidak apa yang orang ni suka gini, orang ni suka gini, mana tidak biasa lah. Jangan-jangan. Tapi seperti kita kata tadi lah, kaedah tadi ada khilaf ulama lah. Ada yang mengatakan hak Nabi selalu buat, itulah yang lebih afdal. Ada yang mengatakan tidak, hak Nabi kata kalaulah aku boleh buat gini-gini, tapi kerana gini tak boleh buat, hak tu hak lebih afdal. Hak tu hak lebih afdal, dia kata. Nabi keluar, dia pun kata, a'timu bihadhihi salah, sembahyanglah Isya ini lewat. A'timu maknanya sembahyang Isya ni lewat. Yang ni supaya ni, sesungguhnya kamu telah dilebihkan dengan sebab sembahyang Isya ini daripada umat-umat yang lain. Lebih dengan sebab sembahyang Isya. Dan lebih itu sebab apa? Sebab lewat ni. Sebab lewat. Dan bila lewat tu susahlah kira-kiranya. Dari satu sudut, dari sudut yang lain, susah tu mendatangkan pahala yang banyak. Dan umat dulu tak sembahyang sebelum kamu. Umat sebelum kamu tak sembahyang Isya, tak sembahyang. Hadis ini juga menunjukkan di sini bahawa Nabi SAW pernah bersembahyang Isya lewat. Dan dia suruh sembahyang pada waktu ini. Dia suruh tu bukan makna suruh wajib kepada semua, tidak. Kepada orang yang boleh buat lah. Kepada orang yang boleh pelewat sembahyang tu, dan tidak jadi masalah besar lah kepada dia, maka yang lebih eloknya sembahyang lewat. Sebab itulah boleh dikatakan semua ulama berdasarkan hadis-hadis ini
mereka mengatakan sembahyang isyak lewat lebih afdal lagi daripada sembahyang di awal waktu. Termasuk juga Imam Syafi'i. Termasuk juga Imam Syafi'i. Walaupun asas mazhab dianya sembahyang awal waktu itu lebih afdal, tetapi isyak tidak, sebab ada hadis-hadis ni. Sebab ada hadis-hadis ni. Yang ni kepada orang yang boleh lewat, tidak jadi masalah besar kepada dia, eloklah. Dia sembahyang isyak tu lewat. Berdasarkan hadis ni. Kerana kamu dilebihkan dengan sebab sembahyang isyak ni lah daripada sekalian umat yang lain. Apakah dilebihkan kamu dengan sembahyang isyak ni kerana umat sebelum kamu tak pernah sembahyang, tak ada sembahyang? Atau dilebihkan kamu dengan sembahyang isyak ni kerana semua kamu sembahyang lewat? Itu dua perkara tu situ. Fa innakum qad fuddiltum biha ala sa'iril umam. Sekat tu sah. Walam tusalliha ummatun qablakum. Umat dulu tak ada sembahyang isyak ni. Apakah kamu lebih daripada umat dulu tu kerana umat dulu tak sembahyang dan kamu sembahyang? Atau kamu lebih tu kerana kamu sembahyang lewat? Apabila lewat ada kesusahan sikit. Kalau sembahyang awal tidak begitu susah. Kedua-dua kemungkinan itu boleh jadi. Boleh berlaku. Kita nak kata hak mana dengan sebab apa hak sebenar. Kelebihan tu dapat. Tetapi zahirnya hadis ini nampak bercanggah dengan hadis hak dulu. Kita sudah jumpa ada hadis Jibril mari ajar Nabi SAW sembahyang tu. Dan di akhirnya Jibril kata, inilah waktu sembahyangmu dan wa waqtul anbiya min qablik, dan waktu nabi-nabi bersembahyang sebelummu. Inilah waktu sembahyangmu. Akhir sekali, kedua hari kan dia mari. Hari mula-mula sembahyang awal waktu, hari yang kedua tu sembahyang lewat akhir. Dia kata inilah waktu sembahyang kau dan umat engkau, maksudnya sekalilah, dan waktu sembahyang nabi-nabi sebelum kau. Kalau kita kata waktu sembahyang nabi-nabi sebelum kau, bermakna nabi-nabi dulu sudah ada sembahyang. Apa maknanya? Umat dulu tidak sembahyang. Ini khusus dengan kamu. Khusus dengan kamu. Kelebihan kamu saja. Sedangkan waktu nabi-nabi sebelum kamu tu dikatakan selepas daripada 5 waktu yang disebutkan itu, yang ditunjukkan, diajarkan kepada Nabi SAW tentang waktu dia, termasuklah waktu isyak. Hadis ini pula kata umat dulu tak sembahyang. Sedangkan dalam hadis itu dia kata waktu nabi sebelum kau. Maknanya nabi sembahyang. Bila nabi sembahyang, kira-kiranya umat dia pun sembahyang jugalah. Nampak bercanggah. Macam mana? Macam mana? Dia maksudnya mengikut setengah ulama, dia kata nabi-nabi dulu bukan sembahyang 5 waktu tu. Ada yang sembahyang waktu subuh saja, ada sembahyang waktu zuhur saja, ada yang sembahyang waktu asar saja, ada yang sembahyang waktu isyak saja. Begitulah seterusnya. Secara terkumpul ini khusus dengan kamu. Secara terkumpul khusus dengan kamu. Tapi waktu masing-masing hak Nabi buat dulu, waktu ni lah kira-kiranya. Hak sembahyang asar tu, waktu kita sembahyang asar ni lah. Hak sembahyang zuhur tu, waktu kita sembahyang zuhur tu lah. Seperti yang ditunjukkan oleh Jibril itu. Bukan bermakna setiap Nabi dulu tu sembahyang 5 waktu. Tidak, tak ada siapa kata lagu tu. Lepas tu, apa makna waktu Nabi-Nabi sebelum kau? Makna Nabi-Nabi dulu tu ada yang sembahyang waktu zuhur saja dengan umat dia, ada yang sembahyang waktu asar saja dengan umat dia, ada yang sembahyang waktu maghrib saja. Begitulah seterusnya. Tetapi engkau 5-5 ni sekali. 5-5 ni sekali. 5-5 ni sekali. Tetapi itu kurang menjawab persoalan tadi tu. Mana Nabi-Nabi dulu ada sembahyang juga. Maka ada pula ulama seperti Baidawi, dia mengatakan bahawa waktu Nabi-Nabi tidak maksud waktu umat Nabi itu. Mana Nabi-Nabi dulu ada sembahyang ni, waktu isyak ni, kepada dia, bukan kepada umat. Tidak wajib kepada umat. Seperti Nabi kita SAW, tahajud wajib kepada dia, kepada umat tidak. Begitu juga isyak ni, waktu isyak ni Nabi-Nabi dulu ada sembahyang pada waktu tu untuk dia. Boleh jadi kira-kiranya wajib kepada dia, tetapi tidak kepada umat dia. Jadi tidak bercanggah lah
Nak sini dia kata umat dulu tidak semaya, bukan Nabi. Adapun dalam hadis tu waktu Nabi-Nabi sebelum, Nabi-Nabi ada semaya, tapi umat dia tidak wajib. Sini dia sebut tak semaya, umat tu umat dulu. Umat tu lain, Nabi tu lain. Itu nasabah juga. Nasabah juga. Kalau kita pakai ni pendapat yang kedua saat ni tidak bercanggah lah. Maknanya dilebihkan kamu daripada sekalian umat yang lain dengan sebab semaya ni, dengan semaya ni. Maknanya sebagai umat mengerjakannya tak ada umat lain, kamu saja sebagai umat. Tidak menafikan nabi-nabi sebelum ini bersembahyang Isyak, itu tidak menafikan. Kesimpulannya Nabi SAW suruh sembahyang Isyak lewat. Daripada sinilah ulama-ulama yang mengatakan sembahyang Isyak lewat itu lebih afdal, sebab Nabi SAW suruh. Dan dia kaitkan kelebihan itu dengan sebab lewat itu, dengan sebab lewat itu. Bukan semata-mata lebih itu dengan sembahyang Isyak ni saja, tidak, dengan sebab lewat. Kemudian ada pula ulama yang mengatakan sembahyang lewat tu pun syaratnya baru ada kelebihan apabila seseorang itu sentiasa ingat nak sembahyang. Maknanya sebagai menunggulah untuk sembahyang, sebagai menunggu untuk sembahyang. Menunggu untuk sembahyang ni hak jelasnya duduk cokoh tempat sembahyang tu. Satu lagi, menunggu untuk sembahyang tu tetap dia ingat sembahyang ni tak lepas lagi, ada lagi sembahyang Isyak, dia akan sembahyang ke mana-mana. Kalau katakanlah dia tidur pun, lepas tu dia akan bangun. Hak tu dalam hadis selepas ni, kamu dikira berada dalam sembahyang selagi kamu menunggu sembahyang. Mana kita dapat pahala. Kita tidak kata saja tu, walaupun kita tak sembahyang Isyak selalu, tapi hati kita duduk terikat nak sembahyang, nak sembahyang, nak sembahyang tu boleh pahala semacam tu. Kelebihan kot tu, kelebihan kot tu. Tidak semata-mata lewat tu saja lebih, tak, tapi kerana menunggu, kerana menunggu, hati kita tidak putus, ingatan kita kepada sembahyang Isyak tu tidak putus. Kerana itu jadi lebih, seperti mana yang tersebut dalam hadis kemudian, iaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kata dia, kami nak sembahyang, sallaina, bukan kami telah bersembahyang Isyak bersama Rasulullah, lepas itu Nabi tak keluar, tak sembahyang lagi ni. Sallaina, ini kadang-kadang dalam bahasa Arab ni dia guna begitu. Sallaina yani aradna an nusalliya ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, gitu. Kami mahu, kami nak sembahyang. Sepada ayat Quran, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, itulah. Idza qumtum ila shalah, apabila kamu nak sembahyang. Bukan makna qumtum tu apabila kamu telah selesai sembahyang, lepas sembahyang dulu baru ambil air sembahyang. Tidak. Mana bila kamu nak sembahyang. Supaya juga di sini kadang-kadang diguna fi'il madhi, tapi fi'il madhi pun dengan takdir iradah, dengan takdir iradah orang panggil itu. Aradna an nusalliya ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami nak sembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isyak, tetapi baginda tidak keluar sehingga berlalu kira-kira separuh malam. Mana memang tak sembahyang lagi lah. Kalau sembahyang dah, apa makna Nabi SAW keluar lepas pada itu dia kata duduk tunggu sembahyang Isyak ke? Apa makna? Ini menunjukkan bahawa dia tak sembahyang lagi. Ini pula lebih daripada tadi. Tadi 1/3 saja. Ini separuh malam, separuh malam. Nabi SAW kata, duduklah di tempat kamu, khudhu maqa'idakum. Dia kata begini, ini sebelum dia masuk ke atau selepas dia keluar? Kalau selepas dia keluar, apa makna kamu duduklah di tempat kamu? Kalau selepas dia keluar, apa makna kamu duduklah di tempat kamu?
Duduklah di tempat kamu. Nak bangun sembahyang dah lah. Kalau dia tubik, masa dia tubik tu. Hak munasabahnya, kalau kata khudhu maqa'idakum, duduklah, duduk sini. Jangan balik maksudnya. Aku nak masuk ni, ada kerja lah, boleh jadi, ataupun apa-apa. Jadi masing-masing pun duduk situ lah. Tidak balik, tidak pergi ke mana-mana. Itu satu pendapat. Satu lagi pendapat ulama dalam menjelaskan makna hadis ini, bukan makna dia suruh tak boleh berganjak, tak boleh pergi mana-mana, tak. Dia kata lagu ni selepas dia keluar, selepas paruh malam tu dia keluar. Kira-kiranya bila dia keluar tu orang nak bangun kira nak sembahyang. Duduk dulu. Dia nak royak sesuatu. Nak royak ni boleh duduk lah. Tidak duduk caca kan. Bukan nak sembahyang lagi, nak royak dulu sab perkara. Itu pendapat yang kedua. Kami pun duduk lah. Sebab kira-kiranya nak bangun lah. Tadi dah muka dia keluar ni, nak sembahyang lewat ni. Faqala innan nas qad sallau. Nabi SAW pun kata orang-orang sudah sembahyang dah. Wa akhadhu madaji'ahum, dan mereka sudah pun pergi ke tempat tidur masing-masing. Apa makna orang sudah sembahyang? Tidakkah sahabat-sahabat duduk dengan Nabi SAW belaka? Apa makna orang mana lagi orang sembahyang? Orang negeri mana? Jawabnya, masjid di zaman Nabi SAW ni bukan satu je, banyak masjid. Dan Nabi SAW tidak memastikan, tidak mewajibkan kepada sahabat-sahabat dia setiap 5 waktu tu, walaupun jauh mana pun mari di masjid dia tu, tidak. Bahkan di masjid masing-masing, tempat masing-masing lah semuanya. Apa yang Nabi SAW kata ni, orang-orang lain, mana selain daripada kamu yang duduk menunggu aku di sinilah, kira-kiranya sembahyang dah lah. Sebab mereka tahu sembahyang isyak ni awal, seperti mana biasa lah mereka buat gitu. Tetapi kamu, maknanya tak usah pusing, jangan berasa saja, jangan berasa sia-sia. Kamu dikira seperti dalam sembahyang. Mantazartumus salah, selagi kamu menunggu sembahyang. Yang ni dari segi pahala. Setengah ulama mengatakan, dia kata apa makna ni, kalau kamu ni dikira seperti dalam sembahyang selagi kamu menunggu sembahyang, maknanya kita tak boleh kalau tak ada air sembahyang. Walaupun kita tak sembahyang, kita duduk tunggu nak sembahyang isyak, tak boleh kalau kita tak ada air sembahyang. Dia kata tak boleh, sebab kamu dikira dalam sembahyang ni, nak kira seperti dalam sembahyang ni, dia kena ada air sembahyang. Itu syaratnya. Bahkan dalam hadis yang lain disebut malam tuhdith, selagi kamu tidak berhadas. Itu jelas. Malaikat-malaikat beristighfar untuk kamu, dan kamu dikira dalam sembahyang. Itu satu pendapat. Satu lagi, kamu dikira seperti dalam, kamu dikira dalam sembahyang. Ini kelebihan daripada Allah SWT nak bagi kepada kamu. Tak mesti kamu ada air sembahyang, sebab perlu ada air sembahyang ni apabila nak sembahyang untuk sembahyang tu sendiri. Kalau kita tidak sembahyang, tak perlu ada air sembahyang, tak mesti. Tetapi kalau hati kita ni ingat sama kepada sembahyang tu, kita dikira seperti dalam sembahyang. Yang ni pahala dalam sembahyang tu kita dapat juga. Ni golongan yang kedua. Golongan yang pertama tadi, dia kata selagi tidak berhadas. Satu lagi golongan mengatakan, selagi kamu menunggu sembahyang tu pada dalam masjid, di tempat sembahyang, ada air sembahyang pula, di tempat sembahyang pula. Mana hadis ni boleh jadi berlaku. Sebab Nabi, sahabat-sahabat ni kira-kiranya penat juga menunggu tu. Ada yang dalam riwayat-riwayat yang lain disebutlah, ada juga sungguh-sungguh dah. Ada yang rebah tidur dah. Penat juga tu, letih juga, menyusahkan juga. Kalau sudah tidur, mengikut orang yang mengatakan tidur tu batal ada air sembahyang, mana ada air sembahyang? Tapi dikatakan kamu seperti dalam sembahyang, kamu berada dalam sembahyang. Makna dari segi pahala tu, bukan dari segi syarat perlu ada dalam sembahyang tu, perlu ada tak syarat. Golongan yang ketiga kata tidak, kena duduk dalam masjid, kena ada air sembahyang, lepas tu duduk tunggu sembahyang, barulah dikira sini. Sebab sahabat-sahabat ni kiranya berada dalam air sembahyang lah, bukan duduk tunggu sembahyang. Tak kata ada air sembahyang. Bila-bila masa Nabi SAW keluar.
Waktu memang duduk tunggu semaya ni, sebab belum semaya isyak lagi. Dia kata ada syarat. Syarat yang ketiga, duduk dalam masjid ni, bukan duduk luar ni, bukan duduk rumah ni. Dia kata. Daripada situlah dia ambilnya. Ulama-ulama ni dia buat kesimpulan tu, dia tengok hadis tu, tapi mengikut pandangan masing-masing. Ni dia tengok kepada peristiwa ni. Memang sahabat ni duduk tunggu nak semaya. Kadang orang duduk tunggu nak semaya, mestilah dia ada air semaya. Kalau katakanlah dia batal air semaya pun, dia pergi ambil air semaya cepat-cepat, sebab mana tahu takut Nabi keluar. Itu satu. Dia duduk tunggu semaya, jelas duduk tunggu semaya isyak tu. Yang ketiga, duduk dalam masjid. Dia buat kesimpulan, 3 syarat. Orang lain pula dia kata 2 syarat tadi, dia kata asal tunggu semaya. Kira-kiranya semaya ramai dia tempat semaya, tak kira masjid, tak syarat. Asalkan ada air semaya dan menunggu semaya, 2 saja. Hak tadi pula ada pula yang mengatakan tidak. Hak maksud menunggu sembahyang ni tidak semesti duduk dalam masjid. Tidak semesti duduk tunggu sembahyang. Tidak dalam masjid, di tempat lain balas sah ke? Tidak mesti. Hati tu terikat dengan sembahyang. Ingat kepada sembahyang seumur. Dalam keadaan tu tak ada air sembahyang, kita duduk menegur, kita macam-macam orang kerja. Tak ada air sembahyang ke apa pun tak apalah. Selagi hati kita tu terikat dengan sembahyang. Ingat, kita ni ada lagi sembahyang isyak, tak sembahyang lagi misalnya. Kok mana-mana pun kita akan sembahyang. Kalau selagi jiwa kita lagu tu, kita dapat pahala. Hak ni pendapat ni luah lagi lah. Apa salahnya kalau Allah SWT nak bagi pada orang lagu tu pun rahmat dia luas? Apa salahnya? Boleh jadi belaka. Kalaulah tidak kerana takut, kerana kelemahan orang yang lemah, kesakitan orang yang sakit, kalau tidak kerana dia ni nak kata dia, tentu aku pelewatkan sembahyang ni sampai separuh malam. Nabi SAW kata, tentu aku pelewatkan sampai separuh malam. Ini menunjukkan bahawa sembahyang isyak lewat lebih afdal. Dan secara tidak langsung hadis ini juga menunjukkan kepada orang yang sakit, kepada orang yang lemah, kepada orang yang ada masalah, lebih baik sembahyang isyak tu awal, sebab lewat lebih menyusahkan dia. Tetapi kalau sembahyang isyak lewat tu lebih memudahkan dia, tak jadi masalah juga. Sekiranya sembahyang isyak tu lewat menyusahkan dia, maka sembahyang isyak awal lebih afdal kepada dia, untuk dia secara tidak langsung lebih afdal. Ayah Hana dulu, almarhum Ayah Hana dulu, dia pakai qaul jadid mazhab Syafi'i. Dia sakit payah, nak ambil air sembahyang pun kena orang cucuk air sembahyang. Dia lepas sembahyang maghrib tunggu sekejap ataupun sembahyang sunat, lepas tu dia sembahyang isyak selalu. Itu memudahkan untuk orang yang sakit. Kalau buat lagu tu pun tak ada masalah. Selalu kadang-kadang orang masalah ketuk lah, masalah nak kencing lah, tak dapat tahan, tak terkawal, kencing dia, maka lebih baik dia boleh buat lagu tu masalah sembahyang isyak. Sebab dalam mazhab Syafi'i qaul jadid pun lagu tu lagi senang. Kalau tidak mengambil kira mazhab tadi, qaul jadid tadi, maka sembahyang isyak awal mana tak lama jugalah. Kira-kiranya kalau duduk di tempat sembahyang tu tak lama. Bila saja masuk isyak, sembahyang isyak, itu lebih baik. Takut menyusahkan diri dia, apalagi kalau menyusahkan orang lain pula, dia terikat dengan orang lain, kena orang lain cucuk ke air sembahyang dia tu, maka dia boleh pilih tu, boleh. Bahkan dalam masalah sakit ini, kalau nak sembahyang jamak sekalipun, ada lagi maknanya pendapatnya, kemudahannya nak jamak sembahyang. Babun fi waqti subhi, ini bab tentang waktu subuh. Seperti mana biasa kita sudah tahu, tadi pun lagu tu juga sama-sama. Kalau Abu Daud ni kena ingat lagu tu lah, kaedah dia tu. Dia nak ayat dalil bagi masing-masing ulama mujtahidin dalam pendapat mereka. Ada yang kata cepat, ada yang kata lewat, mana dalil masing-masing. Hak tadi sebab kita kata sembahyang isyak awal tadi, sembahyang isyak awal tadi. Seperti yang anda sudah sebut tadi, Imam Syafi'i pegang dengan hak itulah di antaranya.
iaitu semaya pada ketika jatuh bulan pada malam yang ketiga di awal setiap bulan. Imam Syafi'i kata tu sebab tu dia pakai qaul jadid dia tu. Makna bagi dia bulan jatuh tu, mana kalau nak kira syafaq tak hilang lagi, tak masuk lagi waktu isyak. Hak biasa mengikut biasa. Masuk dah isyak. Dalil dia mana? Hak ni. Hak tu hak kata semaya isyak lewat. Hak ni. Masing-masing sudah ada dari situ. Atau kalau kita kata suqutul qamar tadi betul-betul awal waktu isyak, mana hilang dah syafaq. Seperti pendapat kebanyakan ulama, tidak pendapat Syafi'i lah, pendapat kebanyakan ulama, maka ia menunjukkan awal waktu. Awal waktu hadis yang mula-mula. Lepas tu hak lewat sikit, lepas tu lewat lagi hadis hak kemudian. Ada belaka dalil masing-masing itu. Ada pun sembahyang maghrib tidak, sebab tidak ada kelebihan lewat dia. Ada satu waktu sembahyang isyak, iaitu awal waktu hak tu hak afdal. Sebab itulah Imam Abu Daud mari tu semuanya menunjukkan awal waktu belaka. Awal waktu belaka. Kalau ada pun Uqbah bin Amir itu sembahyang maghrib lewat, itu pun ditegur oleh sahabat. Abu Ayyub tegur, menunjukkan hak kebanyakan hak kebiasaannya, hak moleknya sembahyang awal. Sembahyang lewat ni tidak molek dah. Kalau kita mengambil kira pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama yang mengatakan panjang jugalah waktu maghrib itu sebelum masuk ke isyak tu, panjang juga pun tidak lebih molek kalau lewat. Sebab itu dia amari semua hadis-hadis yang menunjukkan awal waktu molek. Tetapi berbeza dengan hak isyak tadi, ada yang menunjukkan awal, ada yang menunjukkan akhir. Masing-masing dia tengok situ. Begitu juga dengan waktu subuh ni. Hadis yang pertama dalam bab ni menunjukkan awal waktu subuh, dan hadis yang kedua menunjukkan lewat sembahyang waktu subuh. Dari segi hak afdal, hak afdal, hak mana yang lebih afdal, awalkah atau lewat? Orang yang mengatakan awal, dia pegang dengan hadis mula-mula. Orang yang mengatakan lewat, dia pegang dengan hadis yang kemudian. Supaya juga waktu isyak tadi. Sini sekarang ni nak cerita tentang waktu, bukan sahaja waktu, tetapi kelebihan, keutamaan waktu. Waktu yang utama, waktu mana bagi sembahyang. Riwayat yang pertama berkenaan dengan sembahyang subuh ni, iaitu hadis Aisyah. Dia kata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli subha. Sini anda nak bagi peringatan sikit ni. Sebabnya tidak ni, hak ni wallahu alam, sebab anda tak tengok terjemahan hak Melayu, Indonesia lah, Melayu pun ada Indonesia lah. Tapi kalau hak terjemahan Bukhari, ni hadis ni terjemahan Muwatta misalnya, yang anda sudah tengok sendiri, terjemahan Indonesia silap banyak. Itu kena beringatlah. In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli subha. In tu dia terjemah dengan makna jika. Jika, kalau, yang tergantung tak bertali. Gitulah kita boleh kata. Payah nak faham. Cuba tengoklah, cuba tengok. Hak ni hak setahu anaknya dalam terjemahan Indonesia bukan terjemahan Abu Daud sepenuhnya. Dia terjemahan mukhtasar, ringkasan Abu Daud. Sanad pun tak ada, gapo semua qala Abu Daud, gapo tak ada. Hadis ini tentu ada, cuma dia terjemah in tu lagu mana wallahu alam, anda tak tahu. Hak Abu Daud. Tapi kalau hak Muwatta, hak Bukhari memang silap. Sebab apa? In di sini bukan in syartiyah. Kalau kita nak terjemah dengan makna jika atau kalau atau seandainya, dia kena in tu in syartiyah dulu, barulah makna lagu tu. Di sini in mukhaffafah min ats-tsaqilah. In mukhaffafah min ats-tsaqilah ni dia sama dengan inna lah. Inna ni bukan makna dia jika, makna dia sesungguhnya. Sesungguhnya. Kita tahu mana? Tengoklah dalam kitab mana-mana, misalnya sini dalam syarah, in hiya al-mukhaffafah min al-mutsaqqalah wal lam lazimah ba'daha fi khabariha. Ni dalam syarah. Kalau in mukhaffafah min ats-tsaqilah ni, khabar dia tu, pada khabar dia tu mesti ada lam, mesti ada lam pada khabar dia. Apa makna dia kata khabar? Kalau in ini bukan inna. Kalau inna itulah baru ada isim dan khabar dia. Kalau in syartiyah tu mana ada khabar dia nya? Tak ada. Itu silap. Kadang-kadang gaduh dia boleh jadi tersilap juga. Sesungguhnya tu kawan, baru masuk.
Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang subuh. Setelah selesai bersembahyang subuh, perempuan-perempuan pergi dengan berselimut dalam keadaan mereka tidak dikenali kerana gelap di awal subuh, kerana masih gelap lagi. Ghalas ini waktu awal subuh. Itu baru faham. Kalau kita kata jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang subuh, maka perempuan berselimut dan mereka tidak dikenali kerana masih gelap lagi, maka tu duduk mana? Jika dia kena ada maka tergantung. Waktu ada kata tergantung tidak bertali tu tak kena. Jangan pakai hak tu silap. Nah ni kan ada ni kan, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli, lam tu ada tu. Lam tu mesti ada, sebab lam itu berada pada jawab inna. Jawab in di sini supaya innal barulah ada khabar, ada pada khabar dia. Jadi yusalli itu jumlah tu jadi khabar dia. Kalau kita kata in syartiyah, mana ada khabar-khabar lagu tu, tak ada. Itu dari segi kaedahnya. Sebab tu dia silap tu, dia pakai in syartiyah, sedangkan tak boleh sama sekali in syartiyah, sebab ada la tu, la yusalli. Yang keduanya kaedah, mengikut kaedahnya, kalau in selepas dia ada fi'il naqis seperti kana, maka in itu adalah in mukhaffafah minas thaqilah. Tu kaedah yang kedua. Dua lah kaedahnya. Sebab tu lari. Kalau mengikut kaedah tak lari. Molek, dia pergi molek. Orang perempuan pergi, yang ni pulang balik berangkat dalam keadaan mereka berselimut, tudung selimut. Orang tak kenal. Sebab apa? Sebab gelap lagi. Gelap hujung malam tu masih lagi ada di awal subuh. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW bersembahyang subuh di awal waktu. Dan inilah dalil bagi jumhur ulama yang mengatakan sembahyang subuh itu terlebih afdal dikerjakan di awal waktu, bukan di akhir waktu. Hadis yang kedua riwayat daripada Rafi' bin Khadij. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbihu bis-subhi, sembahyanglah subuh pada waktu telah agak cerah. Segitu anda terjemah bukan mana asbihu bis-subh tu. Setengah orang dia terjemah asbihu bis-subh, sembahyanglah subuh pada apabila masuk waktu subuh. Asbaha maknanya apabila masuk ke dalam waktu subuh, maknanya di awal waktulah. Sembahyanglah subuh apabila kamu masuk ke dalam waktu subuh. Yang ni bila masuk saja sembahyang, menunjukkan awal waktu juga. Kalau kita kata lagu tu tidak sesuai lah, Imam Abu Dawud mari dua hadis yang dalam bab ni. Cuba perhati molek. Sebab tu dia seni. Kitab dulu dia beza dengan kitab kemudian ni. Kitab kemudian dia tak ada seni lagu tu. Kalau kita tak ambil kira seni tu kan, memang kita boleh terjemah lagu tu, tak salah. Memang ada juga asbaha tu dengan makna masuk ke dalam waktu subuh. Adha maknanya masuk ke dalam waktu duha. Azhara masuk ke dalam waktu zuhur. Memang boleh. Yang ni ketika masuk mula-mula tu lah. Tetapi di sini Imam Abu Dawud kan, kita tahu dah kaedah dia, iaitu satu bab dia akan buat mari pendapat ulama ni. Mana dalil dia? Dalil hak kata sembahyang awal ada dah ke tadi sembahyang awal. Kalau hak ni pun dalil untuk hak sembahyang awal, mana dalil hak kata sembahyang lewat sikit lebih afdal? Tak ada dah lah. Tak ada dah lah. Kalau kita kata hak ni pun dalil untuk sembahyang awal juga, bermakna Imam Abu Dawud buat mari dalil bagi satu pihak saja, pihak lain tidak. Sedangkan maksud dia nya kitab Abu Dawud ni dia mari dalil masing-masing ulama hak berbeza pendapat. Tak dapat tidak, kita kena kata asbihu bis-subh, yang sembahyanglah kamu subuh pada waktu telah agak cerah, tapi matahari tak terbit lagi, matahari tak naik lagi, telah agak cerah. Yang kita terjemah lagu tu ada kesewenang-wenang? Tidak. Sebab ada riwayat-riwayat yang lain banyak lagi, di antaranya hadis isfar, asfiru bil fajr. Asfiru, sembahyanglah kamu subuh fajar itu pada waktu isfar,
Isfar itu pada waktu telah cerah tanah. Cerah tanah. Orang kita kata, orang Kelantan kata, pada waktu telah cerah tanah. Maknanya kita nampak dah tanah. Cerah dah. Tapi matahari tak keluar lagi. Itu waktu isfar. Atau satu lagi riwayat, nawwiru bil fajr. Nawwiru bil fajr. Sembahyanglah subuh ketika mana pagi itu telah cerah. Nur daripada nur telah cerah, telah bercahaya sedikit. Maknanya telah agak, sebab tu yang kita kata telah agak cerah sedikit. Sesuai dengan itu. Barulah sesuai dengan Imam Abu Daud mari dua hadis ni. Satunya pegangan golongan yang pertama, hadis ni pegangan golongan yang kedua. Baru sesuai. Kalau tidak tak sesuai dengan maksud asal dia. Kadang-kadang kita kena faham gitu. Memang Imam Abu Daud faham gitu. Tapi setengah-setengah ulama seperti Imam Nawawi, dia takwil pun kata tadi, asbihu bis subh. Sembahyanglah subuh bila masuk waktu subuh. Bila kamu masuk ke dalam waktu subuh, maknanya jangan disembahyang sebelum tu. Jangan disembahyang sebelum tu. Sebelum subuh tu tak boleh, tak sah. Sembahyang apabila masuk waktu subuh. Dia kata lagu tu. Tapi Imam Abu Daud buat mari dalam kitab dia ni tidak. Tidak. Dia buat mari ini dalil kepada golongan yang kedua, seperti Imam Abu Hanifah dan orang yang sependapat dengan dia, bahawa sembahyang subuh ni lebih afdal sembahyang lewat. Lewat tu bila? Ketika cerah tanah. Sebab itulah kalau kita pergi ke luar negeri, di negeri-negeri yang pakai mazhab Hanafi ni, memang sembahyang lewat subuh. Cerah tanah, nampak dah orang, baru dia sembahyang. Itu pegangan dia. Dia pegang dengan ni lah di antaranya. Dan hadis isfar, asfiru bil fajr. Dalil masing-masing banyaklah. Dalil hak jumhur ulamanya, hak tadilah hadis Aisyah tadi. Hadis Aisyah tadi. Lepas tu ni jawab sebahagiannya telah anda sebut dah sebelum pada ni. Soal jawab tu. Dalil hak ni kata gini, hak ni kata gini. Itu sudah disebut dah sebelum pada ni pun sedikit sebanyak. Walau bagaimanapun ini perkara khilaf lah. Perkara khilaf. Hak lagu ni khilaf. Kita kena faham khilaf dengan bid'ah. Bid'ah lain, khilaf lain. Khilaf ni dia ada dalil masing-masing. Hadis kalau misalnya orang ni faham hadis ni gini, dia orang ni tarjihkan hadis ini. Golongan yang kedua seperti Imam Abu Hanifah, dia tarjihkan hadis yang kedua. Hadis ada kedua, dia tarjih hadis ni, dia tarjih. Tidak bid'ah tu, khilaf orang panggil. Ada juga dia kata hak ni sudah mansuh, hak ni tidak mansuh. Dia pakai tu sebab dia tarjihkan hak tidak mansuh. Masih lagi khilaf. Hadis juga ada di mana dia ada asal. Itu kalau hak khilaf, bukan dia semena-mena begitu tidak. Tapi kalau bid'ah ni benda yang tak ada asal, tak ada hadis, itu bid'ah, itu beza dia. Ini walaupun kita tidak biasa buat, kita tak boleh pandang orang lain dengan pandangan yang tidak baik. Kita tak boleh kata dia ahli bid'ah, walaupun amalan dia seumur hidup dia lagu tu pun kita tak boleh kata dia ahli bid'ah, sebab dia ada hadis. Itu bezanya. Tak boleh kata. Di antara yang telah disebutkan, tak apa juga kalau kita sebut pula, di antara dalil hak mengatakan awal tu, hak ni di antaranya dalil. Di antara dalil lagi kalau dalam Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Semaya ni membawa keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala suruh bersegera untuk mendapatkan keampunan Allah. Jadi kena molek semaya awal. Lepas tu sifat orang munafik pula, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau bangun semaya pun bangun dengan malas. Semaya lewat ni di antara tanda malas, kata dia. Dia kata tanda malas.
Sebab itu tak molek hak awal tu. Hak tu hak lebih molek. Dan beberapa hadis yang lain seperti hadis inilah, orang yang mengatakan isfar itu lebih molek pula, dia kata mana dalil dia? Dalil dia wasubhi idza asfara. Kalau Quran hak tu wasari'u ila maghfiratin, tu jauh tu. Wa idza qamu ila salati qamu kusala, itu jauh, itu berkenaan dengan orang munafik. Memang dia malah, ni tidak sampai malah, memang tuju waktu tu. Sebab Nabi SAW kata lebih afdal duduk situ, lebih banyak pahala. Dia kata, kalau kita tengok ayat Quran yang lebih dekat, wasubhi idza asfara, demi waktu subuh apabila ia telah sampai kepada waktu isfar. Isfar menunjukkan ada kelebihan isfar tu, kata dia, waktu cerah tanah tu untuk sembahyang. Lepas pada tu Abdullah bin Mas'ud dia kata Rasulullah SAW tidak bersembahyang sebelum waktunya kecuali dua sembahyang, iaitu sembahyang asar di Arafah dan sembahyang fajar di Muzdalifah, kerana Nabi SAW bersembahyang pada waktu ghalas di Muzdalifah. Itu hadis Ibnu Mas'ud dalam Bukhari dan Muslim ada belakang tu. Nabi SAW tidak bersembahyang sebelum waktunya. Sebelum waktu ni bukan makna sebelum masuk waktu, sebelum waktu yang biasa dia sembahyang. Kalau sebelum masuk waktu tak sah. Kalau Nabi pun sembahyang tak sah kalau sebelum masuk waktu. Ini maksud dia sebelum waktunya, sebelum waktu yang biasa dia mengerjakan sembahyang, kecuali dua sembahyang, sembahyang asar di Arafah dan sembahyang fajar di Muzdalifah. Kerana fajar di Muzdalifah tu Nabi sembahyang pada waktu ghalas, itu maknanya sebelum waktu hak biasa. Ibnu Mas'ud kata, jadi waktu hak biasanya kalau tidak waktu ghalas, waktu mana? Waktu isfar lah. Dia pegang dengan hadis itu. Dia kata hadis isfar itu. Imam Nawawi Imam Tahawi dia masalah ni hadis ni sama kuat ni. Nak kata lagu mana? Dia kata gini, kita pakai kedua. Start semayang tu, mula semayang pada waktu ghalas, tapi baca panjang ayat tu sehingga sampai kepada waktu isfar lah. Masuk kedua hadis. Dia kata lagu tu. Ada pula yang kata tidak, kalau musim sejuk molek awal, kalau musim panas molek lewat. Sebab apa? Musim panas malam pendek, negeri-negeri yang ada musim lagu tu lah pendek. Bila pendek orang mengantuk lagi. Kalau awal, kalau semayang lewat, dia khusyuk, dia sudah hilang dan mengantuk dia. Ini bergantung kepada khusyuk. Dan bergantung kepada musim. Satu lagi pendapat dia kata bergantung kepada ramai bilangan jemaah. Ya, apa Nabi SAW kata sembahyang pada waktu isfar tu lebih besar pahala dia, bukan semata-mata kerana waktu tu, tetapi kerana pada masa tu kira-kiranya ramai ada orang sudah bangun, hilang dah mengantuk, mana nak tidur tu, mana mengantuk. Tapi kalau awal waktu benar, ramai lagi orang tidur, maka jemaah pun jadi sikit. Kerana jemaah sikit tu kurang pahala. Kerana jemaah tu apabila sembahyang lewat sikit, jemaah tu ramai. Sebab itu dia kata masing-masing pendapat lah, masing-masing pendapat. Tapi Imam Abu Hanifah kata tidak sabit ramai jemaah, tidak sabit musim sejuk musim panas, memang sembahyang lewat tu sama, tu lebih afdalnya, dia ikut tu. Ada pula ulama yang mengatakan dalam keadaan-keadaan tertentu ketika kita mudah untuk sembahyang di awal waktu, eloklah sembahyang awal waktu. Misalnya pada bulan puasa, lepas sahur tu tak kena tidur, bukan sahur pun lewat dah, tak sesuai nak tidur, molek sembahyang awal lah. Sebab kalau kita nak tunggu sembahyang lewat, boleh jadi tertidur pula, boleh jadi terlepas langsung sembahyang sore, tak molek pula. Molek lah sembahyang awal pada ketika sesuai dengan keadaan. Tapi tidak dalam keadaan tu, misalnya tidak dalam keadaan nak puasa atau pada musim puasa, pada bulan puasa, tidak, maka tengok keadaan, bergantung kepada keadaan. Begitu. Bagaimanapun Imam Abu Dawud telah buat mari dalil bagi kedua golongan. Dia telah berlaku adil. Di sini pilih pilih. Setengah ulama dia kata hadis yang pertama itu lebih kuat, hadis yang kedua tidak kuat. Bahkan ada yang mengatakan dhaif. Tapi orang yang menerimanya dia kata tidak dhaif. Begitulah khilaf. Selain daripada itu, hadis ini banyak lagi diriwayatkan oleh orang-orang yang lain.
Ada belakang ni rawahul khamsah, bahkan Tirmizi mengatakan hadis hasan sahih, hasan sahih. Ramailah yang mengatakan sahih ni. Walaupun Abu Bakar Ibn al-Arabi mengatakan hadis yang kedua ni dhaif. Itu pendapat dia lah, masing-masing pendapat lah. Masalah nak mendhaifkan ataupun mentashihkan ataupun mentahsinkan hadis itu adalah masalah ijtihad, masalah ijtihad. Seterusnya babun fil muhafazah ala salawat. Sekat itulah.